Saya. Okay. Tajuk kita pada hari ini ialah pengenalan Telegram dalam pembelajaran. Okay, seperti yang kita tahu, Telegram adalah aplikasi layanan chatting atau kita kirim pesanan segeralah instant message. Lain daripada menggunakan aplikasi Google Meeting dan WhatsApp, ada sesetengah pendidik atau guru memanfaatkan Telegram ni untuk memudahkan pengajaran dan guna secara bersalah. Share di sekolah ke bagi cikgu ataupun untuk tutorial ataupun makalah kuliah. Okey. Selain daripada itu, aplikasi Telegram juga seperti kita tahu boleh mengirim pesanan ringkas, foto, video, audio dan lain-lain. Okay, so untuk hari ini kita amat bertuah kerana dapat bersama-sama dengan ceramah kita iaitu Puan Nur Syafiqah binti Aminuddin, merupakan seorang pensyarah fizik PPC Kolej Matrikulasi Melaka. Okay, seorang Google Certified Trainer, jurulatif utama Digit Malaysia, pernah mendapat anugerah The Most Awesome Program Idola Guru Negeri 2020, pernah dianugerahkan oleh Adiwira Digital KMM 2020 dan anugerah pensyarah inspirasi KMM 2020. Okay, so kita amat bertuah kerana dapat sama-sama Puan Nur Syafiqah binti Aminuddin untuk sama-sama berkongsi berkaitan dengan topik kita pada hari ini iaitu pengenalan Telegram dalam pembelajaran digital. Bagaimana Telegram boleh dimanfaatkan sebagai salah satu daripada app yang boleh kita gunakan dalam teaching and learning. Alright, jika tuan dan puan ada sebarang pertanyaan, boleh start di ruangan chat ya. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Puan Nur Syafiqah untuk meneruskan sesi kepada kita. Silakan. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Azma selaku moderator kita pada hari ini. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua peserta. Okay, saya dimaklumkan jika ada ketua jabatan Sastra Ikhtisas dan Sains Sosial yang join kita pada pagi ini. Terima kasih juga saya ucapkan kerana sudi menjemput saya untuk bersama-sama dengan rakan pensyarah pada pagi ini. Untuk berkongsi sedikit berkenaan dengan Telegram, pengenalan Telegram. Nak kata pengenalan tu tak jugalah. Pengenalan tu selalu beginner kan. Tapi hari ini ada juga yang advance. Kita akan pergi slow and steady orang kata kan. Kita cuba ikut pace peserta lah. Mana yang sempat kita cover, kita cover. Jika tak sempat, kita ada plan B. Okay? Alright. So, sebelum saya mula, kejap ya. Sebelum saya mula, saya ada bagi satu survey berkenaan dengan pengenalan Telegram. Saya nak survey lah. Okay, latar belakang para peserta pada hari ini. Boleh dengar dengan jelas Okay. Boleh nampak skrin. Skrin saya tak share lagi Sekejap ya. Okay, cun. Sekejap saya share skrin. Okay. Alright, so ini adalah data survey yang telah saya bagi semalam. Jom kita tengok sikit. Okay. Soalan demi soalan. Ada 9 saja soalan. Kita dapat terima 44 respons daripada para peserta. Adakah anda pernah membina folder? Jawapannya mostly kata tidak, 59.1%. So lebih daripada separuh lah kiranya daripada 44. Lepas tu saya tanya lagi, pernah ke membina ruangan komen di channel? Seperti yang kita tahu dekat channel ni, kalau kita bina channel, orang boleh terima saja bahan daripada admin. Dia tak boleh nak cakap apa-apa dekat channel tu kan.
Okay, kita tak boleh bagi dia komen. Tapi kita boleh setting sebenarnya ruangan komen untuk setiap post daripada admin tersebut. Okay, dia kena setting sikit, kena buat kerja sikit yang ini. Okay, dan 68.2% saya tidak pernah membuka channel. Dia kata saya menggunakan grup Telegram sahaja. Okay, ini sangat penting channel ni. Nanti kita akan tengok bagaimana kita boleh manfaatkan channel ni untuk kita gunalah dalam PDP kita. Okay, so kalau kita tengok kan cikgu-cikgu ni mostly gunalah Telegram ni untuk PDP. Jadi saya tak pasti pensyarah matrik banyak guna ke tidak. Tapi saya mengambil kesempatan juga menggunakan aplikasi Telegram ni sebab ada perkara yang saya rasa menarik tentang Telegram dan hari ini insya-Allah saya tak adalah macam pakar sangat tapi saya boleh share apa yang saya tahu. Mungkin peserta ada pengetahuan yang lebih sebenarnya pun boleh juga kalau nak share bersama kita pada hari ini. Okey. Ketiga, ini menghampiri 100% menjawab tidak. Pernah ke anda tahu ke bagaimana nak kawal aktiviti pelajar di ruangan komen di grup kita? Kan kadang-kadang pelajar ni hantar stiker GIF yang merepek-merepek kan. So kita boleh sekat apa yang kita tak nak lah. Okay, saya sudah tahu perbezaan poll dengan poll R. Okay, this one is bot sebenarnya, poll R. Okay, di Telegram. So setuju ataupun tidak, so mostly tidak lah. Okay, adakah anda pernah membuat schedule message? Contoh kita nak hantar message esok. Okay, tapi kita set hari ni. Takut terlupa kan pagi-pagi pukul 8 ke, macam mana ada meeting ke kan. Kita nak hantar kat pelajar, terlupa. Okay, so ramai yang kata tidak pernah. Okay, yang keenam, perlukah bengkel ini berkongsi berkenaan video call Telegram? Ini yang tengah hot sekarang ni. Okay, Google Meet menggantikan, Telegram menggantikan Google Meet. Okay, so kita boleh tengoklah, dia tidaklah menggantikan, dia hanyalah kemudahan lah. Okay, kemudahan untuk kita gunakan Telegram in case kalau kita berada di luar, tak boleh nak Google Meet. Okay, so yang ketujuh, pernahkah anda membina bot Telegram? Okay, bot Telegram ni cita-cita saya agak besar lah hari ni untuk share berkenaan dengan bot Telegram ni. Okay, sebab ianya merupakan salah satu PLC saya tahun ini menggunakan bot Telegram membina satu modul dan saya rasa ianya sangat menarik lah untuk share. Okay, tapi 11.4% saya tahu untuk membina bot tapi tidak pernah gunakan untuk PDP. Mungkin dia menggunakan bot untuk perkara lain lah, dia pernah guna. Okay, so ramai yang tidak pernah tahu dan cuba. Jadi saya bercita-cita besar untuk ajar bot ni sebab bengkel saya sebelum ni saya ajar berkenaan dengan bot Telegram, saya share dan 2 jam tu pun dia punya speed dia tu melebihi speed peserta. Maksudnya peserta kata agak laju. Lepas tu kan dia suruh ulang lah. Okay, sekiranya tidak sempat, tak apa, nanti saya akan sediakan plan B untuk para peserta pada hari inilah. Okay, so rakan-rakan boleh tengok juga macam mana nak buat. Pernahkah anda cuba membina inline button di Telegram? 100%, satu-satunya item soalan yang 100% menerima jawapan tidak. Sebab ini juga perkara baru dalam Telegram dan kita akan tengok apa manfaat yang kita boleh dapat lah daripada inline button di Telegram ni. Okay. Last kali, pernahkah anda membuat quiz dengan quiz bot? Okay, so sama juga 90%, 90.9 tidak, 9.1 saja yang pernah. Okay, so inilah data kita semalam. Okay. Ya. Boleh. Interrupt je tak apa. Kita kata santai slow and steady. Okay. Betul. Okay, daripada Puan Juliana, apakah beza penggunaan data? Adakah beza penggunaan data antara Google Meet dan Meet video dengan Telegram? Okay, dari mungkin soalannya ni lah kan perbezaan pelajar kan. Daripada bengkel sebelum ni kita buat dan respon daripada cikgu-cikgu, dia ramai pelajar yang merungut tak masuk kelas sebab tak ada data. Tapi ramai guru-guru yang menggunakan, dia kata pelajar lebih selesa untuk menggunakan Telegram bila video call tu. Sebabnya dia kata lebih senang untuk dia buka dan okey dia punya line tu. Kita tak pastilah sejauh mana tu kan. Mungkin kita kena experience sendirilah. Sebab selama ni rasanya pensyarah college ni mostly kita guna Google Meet, betul tak? Ataupun Zoom kan. So nanti kita boleh cuba bagaimana. Kejap lagi kita mungkin boleh cuba sama-sama lah.
Mungkin akan datang kita boleh cuba. Ini respon daripada guru-guru lah, katanya ramai guru-guru pakai sebab senang dia nak reach pelajar. Kadang-kadang mereka tak buka pun video tu, dia guna voice chat tu je. Yang pelajar reply, so asalkan pelajar tu respon, mereka kata dah okey dah sebenarnya. Sebabnya kadang-kadang 50 pelajar tu 13 orang je yang masuk, macam tu lah. Okay? Banyaklah features dalam Telegram ni. Kan, so kita boleh, sebenarnya banyak lagi, sebenarnya 2 jam tak cukup pun. Kita sikit-sikit je dulu kan, tajuk dia pun pengenalan, tapi saya dah masuk benda yang advance juga sebenarnya sikit-sikit. Seperti inline button, bot, modul, bina modul tu benda yang advance sebenarnya, tapi tak apa, kita cuba sikit-sikit. Okay? Ada lagi soalan? Tak ada Ada. Okay. Kalau tengok bahan yang saya bagi tu, dia tak adalah sebenarnya bahan nota. Okay, sebab saya nak hands on. Sekiranya rasa nak tengok ulangan, rasa Puan Azma ada record kan? Dan saya pun ada letak juga nanti, saya akan cuba record dan letak di YouTube channel saya jugalah. Okay, tapi saya kena edit dulu, selalunya video yang saya ni saya akan edit dulu. Okay, kalau nak tengok semula lah. Okay, so kandungan pertama kita hari ini, kita nak bina folder dan check setting. Check setting ni ramai orang tak perasan juga. Macam mana dia nak besarkan perkataan dalam Telegram, nak tukar colour, kan, peminat colour pink, tak nak colour biru, boring kan Telegram. So kita boleh ubah sebenarnya dan bina folder. Bina folder ni tadi mengikut survey kan, lebih daripada 60% lah masih tidak tahu. So ianya sangat berguna untuk kita kan. Nanti kita tengok yang pertama dahulu. Okay, so ada 8 perkara di sini lah. Dan ini adalah tambahan, ini ekstra yang saya letak di penghujungnya. Sebab penelitian saya kita tidak sempat lah untuk buat Telegram bot ni. Okay, tapi saya dah sediakan video lah nanti Okay, kalau sempat kita pergi. Okay, so kita akan terus pergi dekat hands on. Okay, Telegram ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, kita guna handphone, betul tak? Mana handphone saya tadi Saya akan guna paparan handphone juga sebab untuk setting folder kat handphone dia lain sikit Saya kena buka balik. Kita ada 3 medium. Yang pertama adalah menggunakan handphone. Kita memang selalu guna handphone lah. Yang kedua adalah menggunakan website. Okay, website Telegram. Yang maknanya kita buka dekat desktop tapi kita tak install pun aplikasi Telegram. Kita hanya guna dekat website dia saja. Okay, sekejap kenapa tak boleh. Dan yang ketiga adalah bila kita dia tak memberi kerjasama, tapi tak apa, nanti kalau nak guna handphone kita boleh buat, nanti saya sebutkan saja. Okay, so ini adalah paparan untuk aplikasi Telegram dekat saya punya laptop yang saya dah install. So kalau nak dapat, siapa yang tak pernah ada yang ini, selalu kita guna web kan, kita type, kalau kita pergi kat Google, nanti kalau kita selalu type kan Telegram web, so dia akan keluar lah. Okay, kalau kita guna yang ini, Telegram web yang ini, so dia sebenarnya ini adalah dia banyak online. Kita tak install pun apa-apa. Okay. So ini yang ketiga saya sebut tadi. So dia lain sikit lah. Okay. So kalau kita nak, kita kena install dulu yang aplikasi Telegram. So akan dapat features macam ni. So dia akan simpan dekat kita punya taskbar bawah ni. Okay. So bagaimana kita nak bina folder? Apa maksud folder tu? Kat tepi ini. Di sebelah kiri saya ada banyak folder. Okay. Personal, my work, my class, okay, 2020, okay, kita boleh bina sendirilah. Dan maksimum folder yang kita boleh bina adalah 10 sahaja. Lebih daripada tu tak boleh. Okay, kalau kita guna laptop, boleh tekan dekat butang atas ni, kiri. Okay, and then kita boleh pergi kepada setting. Okay, dekat setting dan dia ada folders. Okay, kalau ada handphone dekat tangan, disebabkan saya tak boleh nak paparkan, tak tahu masalah dia. Tadi saya dah cuba 3 kali, dia boleh. Ini bila saya nak guna, dia tak boleh pula. Okay. Sama juga kalau guna handphone, pergi dekat bahagian atas. Tu dia dah boleh kot. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita baca bismillah sikit. Boleh tak tu? Itulah. Please. Okay, cun. Okay. Boleh nampak tak? Kalau kat handphone, macam biasalah kita tekan Telegram. Kan? Keluarlah macam-macam ni kan. Okay. Tekan dekat butang atas tu. Sama jugalah. Kan dekat setting. Dekat setting, pergi dekat folders.
Macam tu. Ni folder hi bye bye ni saja. Semalam try kan tambah. Okay. Boleh tambah lah apa yang kita nak. Dekat mana? Create new folder. So boleh create tak? Saya dah maksimum ke tak? Add check folder name. Bengkel. Okay. So kita boleh add lah. Dalam folder bengkel ni kita nak add apa? Nak add chat ke? Ataupun kita nak kata folder ni adalah folder kawan-kawan unit pun boleh juga kita masukkan add chat kawan-kawan unit kita lah. Ataupun dia ada folder untuk konteks saja. Kadang-kadang kita terlepas message daripada konteks yang dalam handphone kita yang penting. So kita boleh buat folder tu untuk message yang konteks dalam handphone kita masuk dekat folder tu. Tekanlah konteks. Ataupun nak buat channel ke, ataupun kita bina terlalu banyak bots. Okay, bots untuk subjek fizik ikut chapter ke kan. Okay, so kita boleh gunalah. Tekan je mana-mana. Contoh saya nak tekan bots. Kan, tak naklah bot, nanti semua bot terkumpul. Saya nak buat asing. Saya nak buat asing, maknanya saya pilihlah dekat bawah ni. Contoh saya nak matrikulasi KPM. Masuk dalam saya punya folder ni. Okay, saya tekan dah. Lepas tu saya nak masukkan apa? Community promo YouTube contohnya kan. Okay, saya pun tekan right. Okay, so nampak kat sini dah ada dah dua. Matrikulasi KPM dengan community promo ni. Okay, so kita boleh tekan save. Jangan lupa tekan save. Kalau kita back nanti dia hilang. So save. So saya dah ada lagi satu bengkel. Dah ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So 10, kalau kita mula-mula buat folder kan, kita tak ada folder, dia akan automatically ada bila kita nak create tu dia akan ada personal dengan tak silap saya unsafe message rasanya. Saya dah delete dah folder tu sebab tak penting pun untuk saya. Okay, contoh kalau guna handphone, okay, rakan-rakan cuba tengok kat atas tu. Folder dia duduk kat atas, bukan kat tepi lah. So dia duduk kat atas. Kita ada personal, my work, my class. So saya tekan personal contohnya kan. Ni personal maknanya ini semua yang PM saya secara personal. Okay. So saya selalu suka jugalah buat folder personal ni senang. Bila saya buka Telegram saya tengok ada tak orang PM saya personal kan. Okay, pelajar ke dia PM personal kadang tak perasan bila kita tak buat folder. Dia pergi turun kat bawah ni kan, yang grup-grup kita tak nak tu automatically ajak kita masuk tu kan. Dia macam serabut kan. Macam Indonesia Digital Teacher ni kita tak minta pun nak masuk tapi kita termasuk dalam tu kan, kita boleh delete lah. Okay. So rasanya senang je ni untuk bina folder. Kalau kita dah install aplikasi sama juga. Kan sama tadi, setting. Kan kita boleh pergi dekat folders. Kan kita boleh create new folder. So saya nak create new folder tak boleh. Dia tulis tak boleh tu. Sorry. Okay, sebab dah cukup 10. So saya pun pangkah. Okay. So duduknya di tepi ini. Boleh Okay, ada soalan berkaitan folder? Tak ada kan? Senang kan? Ke laju sangat? Okay, so sekarang kita nak pergi kepada chat setting. Okay. Ada beza Kalau kita set chatting kita dekat laptop lah yang akan berubah. Okay, dia ada beza. Okay, kita apa beza dia dulu? Okay, contoh kita nak setting color kan. Okay, sama juga pergi dekat titik 3 atas ni, cari dekat setting. Lepas tu dia akan pergi ke chat setting. Okay, chat settings, tekan. So nampak tak color dia? Okay, ini macam ni kan, color dia satu tone ni kan. Okay, so kita boleh pilih lah kita nak theme kita klasik ke. Okay, chat background, nak tukar gambar. Okay, nak choose from gallery, tak nak kosong je, macam boring kan, nak tukar pun boleh. Okay, so yang ni, tukar satu. Ke yang ni kalau from gallery, ataupun choose from file. File kita lah, nak letak gambar anak kita ke. Apa yang saya letak? Contohlah kita pilih daripada chat setting. Contohlah saya letak ni kan, poster hari ni, open. Okay. Enjoy the classic lah. Okay. Salah. Okay, kejap. Okay, ini saya blurkan belakang dia. Okay, boleh tekan blur kalau tak nak. Kali ni kita blurkan sikit lah kan. So apply. Okay, sudah berubah belakang dia. Okay, itulah kita punya. Ataupun nak tukar color, pergi balik. Settings. Chat setting. Tukar color. Tadi color purple kot Color pink sikit. Okay. So background saya akan tukar color pink. So yang ni tak banyak. Dia tak ada 2 tone color. Kalau dekat laptop punya aplikasi yang kita dah install tu.
Okay, so dia macam tu je. Okay, apa beza dengan handphone? Jom kita tengok kalau handphone. Okay, yang ni boleh tukar tulisan tak? Kalau kat handphone boleh. Sekejap check setting. So, selalu tukar kat handphone je. Okay, ni tak ada. Ni tak ada size kat laptop tak ada, kat handphone ada. Okay, so kita tengok. Okay, ni kat handphone kita kan. Kalau ada handphone sama-sama boleh cuba je. Okay, kita akan tekan sama je dekat butang atas tu. Pergi dekat settings. Okay. Lepas tu sama juga pergi dekat check settings. Okay. Kalau tengok dekat sini, nampak tak ada tone color yang saya masukkan tu lah dia. Nak tone biru dengan ni mustard color ni pun boleh. Okay. So biru dengan mustard, yang mustard tu background belakang dia, yang biru tu dia adalah nama yang Bob Harris tu. Okay. Ataupun tadi saya gunakan color hijau lah. So dia jadi macam tu. Okay. Tadi saya guna color purple. Saya suka color ni. Okay. So saya guna. So message corner untuk box kita nak adjust kan. Nak bulat, maksimum ataupun nak 4 segi. 4 segi sikit. Ataupun tajamkan sikit corner dia. Ni boleh main-main lah. Okay. Tak penting pun sangat kan yang ni. Saja je kalau nak tukar-tukar. Yang paling penting tulisan ni. Mana tulisannya? Size tulisan. Ni message text size. Okay. Saya punya ni macam kecil kan. Saya tak minat yang besar sangat. Kalau kita rasa tak nampak, kita nak besarkan, boleh besarkan macam tu. Okay, kecilkan sikit, 20. Okay, lepas dah siap, tak perlu pun tekan butang save. Okay, kita boleh pergi back. Okay, dah siap kita punya ni. Kan? So, ni folder kita ke atas. Kalau kita nak ubah kedudukan folder pun boleh. Contohlah saya punya my board only ni. Saya nak tukar jadi duduk kat depan sekali sebab paling penting kan. Contohnya. Pasal kerja kita kita tekan lama-lama kat sini. Okay. Lagi sekali tekan lama-lama dekat my board only. Edit folder. Selalunya kita ubah-ubah kedudukan folder ni kita buat kat handphone je kan. Sebab handphone selalu kat tangan kan. So tekan edit folder. Ni edit folder. Kenapa dia tak keluar? Sekejap Dia akan keluar. Saya tekan. Ni reorder. Okay. Reorder. Okay, so my board only tu nak pindah. So kita jangan tekan pangkah Tekan pangkah nanti untuk kita delete. So kita pun pindahlah. Tekan my board. Okay, saya akan drag. Saya drag pergi dekat sebelah ini. So saya lepas. Okay, done. Okay, dah siap drag my board only. Okay. Ataupun kita nak tambah apa-apa file pun boleh. Contoh saya nak letak YouTuber Malaysia. Okay, kita tekan. Okay, macam mana kita nak masukkan dia dalam folder. Contoh kita ada grup baru kan, YouTuber Malaysia ni. Kita nak masukkan dalam folder bengkel. Okay, tekan lama-lama dekat YouTuber Malaysia sampai keluar tanda tick hijau tu. And then tekan dekat butang 3 atas. Okay, add to folder. Okay, add to folder. Lepas tu kita pilih folder kita. Contoh folder kita hari ni kita nak masukkan dia dalam bengkel. Okay, so YouTuber Malaysia added to bengkel. Okay, kat depan ni dia memang ada lagi YouTuber Malaysia. Ini adalah semua channel, group ataupun grup-grup yang auto add kita pun ada kat sini. Ada masa kita boleh delete lah benda-benda yang tak penting Okay, so dia dah masuk dalam ni, dah ada 3. Okay, settle. Point yang pertama. Ada tak soalan? Tak ada Senang bina. Okay, so bina folder dan check setting dah siap. Kalau nak tanya soalan ataupun nak buka mic pun boleh terus Tak ada masalah. Okay. Okay, dan seterusnya sebelum saya pergi kepada yang kedua, saya akan create satu group dulu. Sekejap Saya akan create satu group. Itulah. Wacana Ilmu Telegram. Ya. Kalau kita masuk ke desktop, isi Telegram.org kan. Lepas tu kita tekan mana? Telegram desktop atau Telegram web? Okay, ini Telegram desktop. Telegram web. Okay, contoh. Desktop tu dia kena akan suruh minta install. Ada tak? Cuba tekan. Kalau kat web tak payah install. Dia memang betul-betul kita type je. Tekan dia akan keluar dekat link. Dia ada link atas dia.
Okay, tak apa ambil web. Tapi kelebihan dia ada kelebihan juga. Cuba tengok. Okay, saya tengok Tertunjuklah kat sini. Nanti kalau ada apa ini saya punya web Web dia tak ada kita punya emoticons kita. Apa-apa icon tak keluar. Dan kita punya folder tu ada duduk kat atas ni. Kan? Ada kena drag satu-satu macam tu lah. Gerak satu-satu macam tu. Ada kena patah balik satu-satu. Undur balik. Kan? Macam tu. Dia kena satu-satu lah web punya delimited. Okay? Dia tak patuh icons tak keluar kat tepi ni. Okay? So kalau kita dah install yang tadi untuk desktop, nanti bila ada masa install, so dia akan keluar macam ini. Sekejap saya create dulu. Kalau group dia kena add seorang dulu. Okay, nanti kita nak bagi group ni dekat semua peserta, cuba masuk sebab kita nak apply. So nanti rakan-rakan boleh nampak lah apa beza dekat setting 8 perkara tu. Okay, so kita pergi balik dekat dia ni. Kita remove dia balik. Okay, so saya akan pergi dekat manage group. Okay, invite link, copy link. Tak apa ni kejap lagi saya akan tunjuk jugalah. Okay, dan saya akan pergi dekat meet ini. Okay, so boleh masuk dulu. So yang kedua kita nak tengok 8 perkara di manage group. Okay, penting. Kenapa? Macam saya tak suka student hantar GIF gambar merepek tu kan. Kita kasih dia hantar emoji je. Okay, stiker-stiker ke kadang-kadang benda-benda pelik-pelik tu. Okay. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita baru ada 5 members. Okay, tak apa. Kita tunggu. Okay, jadi nanti dalam grup ni lah kita akan buat kita akan cuba buat quiz, kita akan buat poll dekat dalam sinilah, dalam grup ni. Okay, so dekat butang atas kalau kita create group, okay, di butang atas kanan yang 3 ni macam traffic light ni, okay, kita tekan. Kat handphone pun sama. Kalau nak tengok juga kat handphone kita akan tunjuk lah. Okay, so pergi dekat manage group. Okay, 8 perkara yang saya sebutkan situ ada dekat manage group. Okay. So dekat manage group ni, mana kita nak dapat invite links, nak bagi dekat student, di bawah inilah. Invite links, bagi saja link tu, student tekan, dia terus masuk. Okay. So group type ni saya buat dia private. Untuk pelajar kita je lah, macam tu. Okay. Alright. So chat history for new members hidden. So saya nak dia visible. Okay, maknanya bila student tu terlambat masuk, kerja yang sebelum kita bagi tu, dia boleh tengok lah, dia tak adalah macam jadi macam WhatsApp. Kan, WhatsApp dia peserta baru masuk, dia tertinggal apa yang ada sebelum tu. Okay, so saya pun nak buat visible, jangan hidden kan dia. So save. Okay, so permissions. Okay, dekat manage group, permissions ni yang penting sekali. Dan dekat permissions ni juga saya guna untuk buat quiz. Macam mana saya guna untuk buat quiz? Kita tengok sekejap lagi. Okay, mungkin ada yang tak perasan dekat sini kita ada 8 perkara yang kita boleh sekat untuk pelajar kita. Kita tak naklah sekat dia send message kan? Ataupun send media. Okay, kalau peserta yang baru masuk, rakan-rakan yang baru masuk grup boleh cuba hantar stiker, GIF, embed link. Okay, kalau kita tengok ada grup-grup yang kita cuba nak hantar link, contoh dia tak nak kasih pun pelajar dia hantar link YouTube channel contohnya kan. Grup tu tak nak kasih pun peserta grup dia promote channel. So tak adalah. Kita tak nak, kita buat macam ni. Embed link, pangkahkan dia. So pelajar tak boleh hantar embed. Ataupun kita tak nak pelajar create post sesuka hati ataupun add member lain sesuka hati kan. So kita tak kasih dia add members. Okay, biar kita bagi melalui link saja. Ataupun kita tak nak pelajar pin message sesuka hati ataupun hantar stiker sesuka hati. Okay, cuba saya offkan. Jadi peserta dah tak boleh hantar stickers dan GIF. Hanya boleh hantar ikon saja ataupun emoji. Okay, so tak nak pelajar hantar apa lagi, media. Tak nak pelajar hantar gambar sesuka hati kan. Kita bolehlah offkan. Jadi 8 perkara ni kita boleh
adjust ikut apa yang kita nak lah, pin message. So sekarang kita tekan save. Okay, bila kita dah save, okay. So maknanya yang tadi ni hantar gambar lamp ni, okay, JF ni lepas ni dia dah tak boleh hantar dah, dia boleh hantar ini saja. Okay, macam tu. Saya boleh lah sebab saya admin. Okay, begitu. Okay, dan seterusnya yang kedua dekat manage group ni, kalau kita tekan manage group, okay, kita boleh pergi kepada permissions ni tadi. Perasan tak dekat bawah ni kita ada slow mode. Okay. Kenapa ada slow mode ni? Ini adalah macam mana pace untuk ahli kumpulan tu hantar, ahli group tu hantar message. Ini sekarang dia dekat off. Contoh off ni kalau peserta contohlah rakan kita si Fukopi ni hantar message dan dia boleh hantar berkali-kali. Dia boleh spam banyak-banyak emoji kan. Kalau kita tak nak orang tu spam dia je hantar, kita boleh setkan kepada 1 minit contohnya kan. Maknanya selepas rakan kita si Fukopi ni hantar message, dia kena tunggu 1 minit dulu baru dia boleh hantar, baru second message dia akan naik. Okay, contoh saya save Okay, siapa yang baru hantar? Okay, ni banyak kan dia spam. Okay, kat sini. Okay, kalau okay, kalau suruh minta dia hantar lagi, dia kena tunggu 1 minit baru boleh hantar. Kat sini. Dan saya guna juga untuk kadang-kadang saya suka juga buat quiz ke kan, quiz pendek. Saya akan minta. Tak boleh kan? Tunggu 1 minit, kejap lagi dia boleh hantar. Okay, jadi saya akan guna ni features yang ada, kelebihan yang ada dekat Telegram ni untuk saya buat quiz. Okay, kelas kita 1 jam kan. Okay, contoh saya buat pop quiz lah. Okay, orang pertama jawab dapat extra markah ataupun dapat hadiah kan. Okay, so kita akan letak dia 1 hour. Jahat sikit 1 hour kan. Maknanya sebelum dia jawab, dia kena fikir betul-betul. Dia tak boleh main jawab je, main hantar jawapan je. Saya pun save. Okay. Okay, so siapa yang tak pernah hantar lagi message dekat group ni, dia boleh hantar sekarang ni. Tapi once dia dah hantar, dia tak boleh hantar dah jawapan dia. So saya nak limitkan seorang boleh hantar sekali je. Saya tak nak dia kan dia dah hantar, lepas tu kan dia padam, dia nak hantar lagi. Tak boleh. Dia kena fikir betul-betul, baru dia hantar. Ni. Okay, apa ni? Okay. Encik Wan Muhammad Izni. Dia dah hantar, dah tak boleh hantar lagi. Betul tak? Okay. Sebab kita dah set 1 hour. So itulah saya gunakan untuk saya tanya dia soalan ringkas lah kan, tengah kelas ke, habis kelas ke. Nak tengok feedback dia. Ataupun kita buat pop quiz ke kan. Saya tak nak dia orang hantar banyak kali ataupun dah hantar delete, dah hantar delete. Tak nak macam tu. Tiru jawapan kawan, dah tengok kawan hantar, baru nak hantar, tak nak macam tu. Okay. So bolehlah guna. So kita pilihlah 3 antara awal yang betul akan dapat jawapan. So kita check lah. Okay, baru ni baru 2 orang saja yang betul. Lagi seorang. Mereka pun seronok sebenarnya. Dia compete each other Okay. So English especially boleh buat lah kan. Apa-apa soalan ke. Ataupun minta mereka hantar voice note. Ya, boleh. Boleh. Itu maknanya tak boleh hantar dekat grup ni. Tak pernah. Itu sebab saya dah set. Tadi dah pernah hantar ke message dekat grup ni? Ya betul. Betul. Itu bukan kena. Itu saya yang dah set. Okay. Contohnya saya nak buat quiz sekarang ni, seorang boleh hantar sekali. So kita dah ada 4 orang. Kita tengok rakan kita. Okay. Encik Syam, Encik Sayudi dan Puan Rosi. Jawapan dia. Saya tengok 4 orang dah hantar. Ada 1 je betul. Nanti mereka akan berlumba lah nak hantar. Tapi sebelum hantar fikir dulu sebab tak boleh hantar jawapan kali ke-2. Okay. So dekat manage group ni, pergilah tadi permission. Saya buka balik. Saya letak off. Okay. Sekarang semua orang dah boleh hantar message. Dah boleh spam banyak-banyak. Kan. Saya pun pergi. Tu dah boleh hantar. Okay, saya pun dah boleh buka stiker, dah boleh hantar stiker, dah boleh add member and save. Okay, itu saja. Dah settle untuk yang kedua. Senang je kan? 8 perkara di manage group. Kita start dengan benda yang senang dulu, tak pening kepala. Okay, ada soalan? Okay, semua boleh ke laju sangat? Ke slow sangat? Nak laju sikit?
kita ikut pace peserta. Sebab hari tu bila sebab bank board tu, bila sudah terang minta ulang semula. Sebab katanya agak laju. Okay? Okay, tak ada soalan Boleh pergi ke poin yang ketiga. Satu soalan. Okay. Maknanya kena pakai channel baru boleh pakai fitur ni. Kalau grup biasa tak apa. Oh, okay. Yang saya buat ini bukan channel, yang saya buat ni grup. Okay. Ini grup pelajar selalu kita buat dengan pelajar. Tengok saya tak suka ni pelajar hantar file Syahsanda. Saya tak suka. Saya akan off selalunya. Hari tu macam-macam lah gambar merepek dan hantar kan. Okay. Jadi yang kita buat ni adalah grup channel. Okay. Kalau perasan channel dah kita nombor berapa akan nanti? Channel kita nombor 5. Okay. Kalau kita create channel dan kita tak set ruangan komen, memang pelajar tak boleh tulis apa-apa langsung. Channel ni dia macam channel YouTube saya. Saya je yang boleh post arahan, tugasan. Pelajar dalam tu boleh terima, download, tengok sahaja announcement saya. Itu channel. Melainkan saya buka ruangan komen. Okay. Kalau grup, tak kisahlah ada grup baru ke ataupun grup lama. Okay. Kita tetap boleh setting dekat sini. Kita admin, kita setting. Contohlah grup mana? Grup pelajar saya Ni ikut yang lama. Yang lama. Contoh yang ini Okay. Ni grup lama kan? Jadi kita tekan pula. Sama je saya boleh manage. Contoh ni dia boleh hantar. Grup ni kan dia boleh hantar emoji, GIF. Emoji boleh. Apa GIF ke? Okay, boleh je manage group. Tak kisah ada group lama ke, group baru ke, kita still boleh ubah. Okay, channel belum lagi lah. Channel pelajar memang tak boleh tulis apa-apa. Okay. Kita balik kepada group kita. Okay, kita pergi kepada yang ketiga, iaitu schedule message. Okay, macam mana kita nak schedule message? Okay, contoh, okay, kita tunjuk guna kat sini dululah. Contoh saya nak hantar tugasan, okay. Quiz 1, saja fizik kan. Physical quantities. Contohnya kan. Okay. Saya pun nak hantar gambar. Okay, inilah gambar kita. Open. Okay. Jadi saya nak hantar soalan quiz 1 physical quantities ni. Okay, jangan tekan send. Okay. Right click dekat send ni. Kita nak schedule dia. Right click. Okay. Dia akan keluar. Okay, ini. Schedule message. Saya bukannya nak hantar hari ni. Sebab Melaka cuti lagi Ahad. Nak hantar esok. Tapi saya nak benda tu, saya nak cakap pukul 8 terus ada quiz. 8.10 siapa hantar jawapan betul akan dapat markah. Okay, contohnya kan. So, saya hantar esok. Saya klik dekat sini. 19. Saya nak pukul 8 pagi. Terus ada. Okay. Okay, siapa dia lambat bangun. Okay. 10 minit tu dia tak ni. Tak boleh lah. Okay. So kita tekan. Tapi saya terpaksa nak tunjuk dekat grup ni. Saya tak naklah esok pagi. Saya nak hari ni. Sekarang 10.43. Saya setkan 10.45. Kan? 44 lah. Cepat tak? Ke dah nak 44? Schedule. Okay. So dia akan masuk dekat sini. Ini ruangan belakang tabir lah. Simpan dulu message ni. So kita boleh check lah apa yang message kita dah bagi kat pelajar kita kelas A, kelas B, kelas C dah akan masuk dekat ruangan schedule message ni. Okay. Alamak, sekejap je dia dah masuk kat sini. Cuba lagi sekali. Kita buat lambat sikit sebab dah 10.44 ni. Okay, contoh, apa khabar anda hari ini? Okay. So, kalau kita type message pula, tak ada gambar di ruangan inilah. Jangan tekan, jangan klik. Left click, right click Kalau left click, kita terus send. Right click, okay. Schedule message. Nak hantar pukul 10.46. Okay, contohnya hari ni. Tiada selemasa. Maknanya kita nak message tu up, dia terus up. Contoh kan. Kadang-kadang saya guna ni contoh kita ada meeting, kita nak bagi pelajar tu kerja ke dulu kan. Takut terlupa, kita setkanlah dulu kalau takut kita terlupa. Ataupun kita dah rancang awal-awal apa yang kita nak ajar ke, kita masukkan dulu siap-siap. Okay. So kejap lagi pukul 10.46 adalah mesej apa khabar hari ini. Okay, macam tu.
Okay, kalau kat handphone pun sama. Kita tengok kat handphone. Mana saya punya tadi? So, kat sini kan Telegram. Sama jugalah. Mana grup wacana tadi? Ya, 10.46 dah. Okay. Sudah masuk dah mesej apa khabar anda hari ini. Okay. Okay, so sekarang kalau kita nak hantar. Okay. Saya hantarlah. Okay, contoh macam ni kan. Saya hantar. Alright. Boleh nampak Ni saya turun bawah sikit. Okay, di bahagian send tu tekan lama-lama. Tekan lama-lama yang gambar 3 segi belah kanan tu. Jangan tekan sekali, nanti dia terus hantar. Okay. Tekan lama-lama. Nampak tu dia keluar. Okay. Kalau guna aplikasi Telegram kita dah install, desktop version, kita will right click. Kalau yang ni tekan lama-lama. Okay, schedule message. Sama juga today, nak hantar pukul 10.48. Okay, contohnya kan. Send today. Okay, so dia simpan dulu. Nanti bila dia dah hantar, dekat bahagian ni akan kosong lah. Okay, macam tu. Senang je kan? Ada soalan? Tak ada kan? Mudah je. Okay, tapi saya rasa kalau kita tengok survey tu, berapa ramai yang tak pernah guna? Mana? Dia tak kat bawah nombor. Ni kan. 90.9% tidak pernah. Okay, jadi harapnya lepas ni semua dah tahulah macam mana diguna. Okay, desktop klik kanan, HP tekan lama-lama betul. Okay. Okay, sudah selesai 3 perkara. Kita pergi ke yang keempat. Apa beza antara poll yang terdapat dalam grup kita, grup bersama pelajar, dengan buat poll melalui poll R. Poll R saya sebut, poll R. Polar vote. Polar vote. Macam tu lah. Okay. Poll R vote. Okay, so kita tengok kalau poll, okay, kita try. Saya tekan atas. Okay, tu mesej saya dah masuk. 10.48, mesej saya dah masuk. Okay. Okay, sekarang kita pergi ke point yang keempat. Kita nak create poll. Saya tekan dekat butang atas. Okay, terus akan nampak create poll. So, create. Okay, saya nak buat soalan hari ini. Makan. Saya nak buat soalan lah. Apakah haiwan ini? Contohnya kan. Okay. Apakah haiwan ini? Saya nak buat soalan. Saya nak buat dia soalan. Saya tak nak dia anonymous. Saya nak dia jadikan dia quiz mode. Okay. So saya akan letak jawapan. Okay, harimau. Okay. Saya akan letak quiz mode macam ni. Okay. Saya tak nak anonymous voting. Saya nak tengok nama yang menjawabnya. So kalau tekan anonymous ni, selalu kalau saya buat survey lah kan. Survey yang tak perlukan nama supaya untuk diorang jawab dengan telus dan ikhlas. Tak perlulah ada nama. Okay. So harimau, arnab, okay. Apa saya tulis? Kucing. Okay. So saya bagi satu gambar lah contohnya. So tanya apakah haiwan ini? Jawapan dia adalah kucing. Okay. So kita kena klik dulu jawapan. Okay. Dia mesti klik ni. So kita tahu ini jawapan dia adalah kucing. Okay. So sekarang dah settle quiz mode. Okay, nanti kejap lagi bila jawab poll ni, cuba jawab kucing, dia akan jadi apa. Okay. Okay, saya minta maaf gangguan. Gangguan teknikal. Okay, mana tadi kita? Mana? Ya. Daripada konjugasi, bilangan participants yang boleh join channel atau Telegram group ni unlimited. Okay, tadi kalau kita buka rasanya tadi dia tulis 200,000 yang tadi rasanya kalau group. Sebab saya tak pernah aware juga pasal benda tu tadi, tapi saya perasan tadi dia tulis berapa ratus ribu entah. Sebab kita selalu buka untuk pelajar kita. Tak ada masalah lah kalau pelajar kita setakat 1,000 tu masih boleh masuk lah. Kalau channel lagi boleh ramai-ramai channel kan. Boleh tak kisah. Okay. Okay. Okay, untuk ni tadi kan kita berhenti kat sini. Okay, jadi saya dah set jawapan dia kucing. Okay. Saya tak nak anonymous. Explanation ni contohlah pelajar tu salah jawab kan. Sila lihat semula recording kelas tadi. Contohnya kan ataupun formula ke. Okay, so saya pun create. Okay,
So sekarang ini saya buat poll. Okay, so ada yang dah jawab. Okay, kalau siapa yang jawab kucing betul, dia akan keluar apa? Konfeti kan? Celebration. Ada tak? Okay, contoh saya. Sekarang ni kalau tengok, okay, apa perbezaan poll dengan satu lagi kalau guna bot? Kalau saya sebagai pembuat soalan, saya tak tahu pun siapa yang jawab ni, yang dah jawab ni kan? Okay, dah ramai dah jawab. Saya tak tahu pun berapa orang jawab harimau, anak kucing, melainkan saya pun cuba jawab ataupun saya stopkan poll ni. Okay, kadang-kadang saya tak nak stop lagi. Tapi saya nak tengoklah siapa yang dah jawab kan. Saya pun akan buat-buat jawab. Okay, so dia punya satu kekurangan poll ni maknanya kita tak nampak pelajar kita jawab apa selagi kita tak jawab ataupun selagi kita tak stopkan poll kita ni. Kalau kita dah stop, dia akan keluar result. Tapi saya tak nak stopkan dulu. Saya nak bagi mereka masa tapi saya nak tahu siapa yang rajin jawab ataupun respon awal. Macam tu. So saya kena tekan untuk diri saya jawab kucing. So betul. Nampak tak keluar tu? Okay, keluar konfeti semua tu. Okay, so saya boleh view results. Okay, cuba buka. Kawan-kawan boleh view results juga tak? Boleh kan? Boleh tengok juga kan bila dah jawab. Kalau tak jawab tak boleh. Okay, so dua orang jawab harimau. Okay, yang kita jawab kucing macam tu. So kita nampak lah. So kenapa baru berapa orang je jawab ni? Baru 7 orang jawab. Kita kata mana lagi yang lain tak jawab kan? Kita boleh nampak. Okay, kalau selagi saya tak tekan tadi kucing, saya tak boleh pun nak view results. Ataupun saya tak stop dulu poll ni. Okay, so bila kita tengok. Okay. Okay, so ramai yang jawab betul. Okay, Tania. Okay, contoh yang lain yang tak jawab tu ataupun kita nak jadikan ini sebagai sebagai bukti attendance kan, pelajar yang join. Saya terus je stop. Saya tak nak yang lambat tu jawab. Saya stop je terus. Maknanya saya bagi ini awal kelas tadi 10 minit pertama. Maknanya kalau dia masuk 8.15, dia tak boleh lah claim kata dia masuk daripada pukul 8 kan. Sebab saya ada bukti kat sini, dia tak jawab pun kuis ini. Hanya ini je orang yang awal yang masuk kelas kita dan jawab kan. Kadang-kadang saya guna juga, saya saja je lah kan nak tunjuk kat dia siapa yang awal masuk kelas. Saya buatlah soalan saya. Dah makan ke hari ni? Nanti yang jawab tu saya pun stop. Tengoklah berapa orang. Bila saya nak mula kelas tu saya akan stop. Inilah nama yang dapat markah lebih. Macam tu. Inilah nama yang dapat markah lebih sebab masuk kelas daripada awal. Macam tu lah. Okay. Kita gunalah kreativiti kita kan untuk mempelbagaikan bukti kehadiran pelajar tu. Selain daripada attendance kita yang biasalah. Okay. Sebab Google Meet tu kadang-kadang dah tengah ngajar lagi 30 minit nak habis baru ada pelajar nak masuk kan. Kita tidur lah kan. Macam tu biasalah tu. Okay. Ni dah settle ke belum? Okay. So sekarang itulah cara kita buat poll untuk ataupun kita boleh buat quiz lah. Macam tadi kita boleh letak gambar dulu. Okay. Contoh gambar ni je, gambar lain tak ada ke? Boleh lah ini gambar ni. Okay. Okay. Yang ni boleh masuk. Dia kena hantar gambar asing. Okay. Gambar asing lepas tu boleh lah macam ni. Okay. Apakah situasi ini? Contohnya kan. Okay. So saya tak nak anonymous. Saya nak tekan anonymous. Quiz mode. Kita letaklah YouTube. Apa lagi? Telegram. Okay, kita ulang lagi sekali lah. Okay, WhatsApp. Okay, so saya tak YouTube. Jawapan dia YouTube. Macam tu lah. So create. Okay, so bolehlah jawab. So kalau jawab betul, so betul. Macam tu. Okay, tapi saya mesti jawab dululah untuk view results. Nanti kita tengok pula apa untuk poll vote. Poll R. Poll R, macam sebut dia? Poll R. Okay, kita type kat sini. Okay, cuba type. Kalau mungkin type poll R, dia tak keluar yang gambar tangan ni. Kan? Poll R. Kalau tak keluar, tambah perkataan bot belakang dia. Betul tak? Sebab hari tu saya cuba, dia tak keluar tau. Ni saya dah pernah guna, dia keluar lah. Boleh komen tak? Boleh jumpa ke tak yang poll R bot? Okay, tadi kita dah buat poll kan? Sekarang ni poll R pula. Kalau kat handphone, saya search.
Saya POLL dia terus keluar sebab mungkin saya dah pernah guna. So dia ada simpanan dia. Sebelum ni kalau tak pernah guna, ramai je peserta yang ada masalah untuk cari. So boleh type ni BOT. Macam tu lah ataupun rapatkan dia. Cuba try antara dua. Okay, so kita tekan. Macam tu lah. Ini yang daripada handphone. So saya akan pergi kat sini dulu. Okay, jom kita create yang baru. Okay. Kalau tak pernah buat, dia ada keluar start tak kat situ? Ataupun type saja /start. Ada start. Tekan butang start kat situ. Saya dah pernah guna, saya boleh terus create new poll. Kalau tak ada, cuba tekan start. Okay. Lepas tu, bila keluar start tu, dia tulis apa Mana saya ada tak kat atas ni? Ni kan dia tulis hello ni kan. Okay, I can help you create, send and manage polls. What do you want to do? So, kita nak create. Okay, create. Tekan dah satu. Ni apa benda? Sorry. Kenapa saya punya ni? Ada keluar tak kalau klik start? Saya punya dia. Kenapa ya? Dia akan menjadi macam ni bila start. Kan kita dah create. So dia kata create, send a question. Okay, tak apalah. Mungkin kawan-kawan boleh cuba dulu. Okay. Dia akan keluar macam ni. Great. Okay, send a question for the new poll please. Okay, so saya type satu soalan. Kenapa dia tak keluar Okay, tak apa. So saya type satu soalan, adakah anda faham kelas hari ini? So boleh cubalah. Sebab saya nak tunjuk perbezaan dia bila nama dia susun tu. Tak boleh nak tunjuk pula. Kalau saya, saya clearkan dulu. Okay. Delete. Okay. So saya start yang baru. Tunggu sekejap. Dia dah terima dah saya punya command. Saya tak sure kenapa selalu dia macam ni lah. Nanti kita boleh cubalah, tak apa. Kita skip dulu yang ni. Nanti habis masa kita melayan dia. Dia tak terima pun kita punya ni. Hari ni dia problem ke? Tak mungkin. Okay, kalau tekan start dia akan keluar soalan macam tadi lah. Dia tanya kan apa yang kita nak buat. Okay, command dia pun ini sajalah. Kalau edit, dia memang tak baca apa yang kita nak buat. Okay, kalau saya guna handphone pun tak boleh. Apa kita biarkan dulu yang tu. Okay, tak apa, tapi kita dah pergi tadi lah, kita dah buat dulu poll. Poll bot ni, okay, apa beza dia? Poll bot ni, kalau macam poll ni tadi, bila kita buat, kan kita buat soalan, kita nak tengok siapa yang dah jawab. Kita kena jawab sekali kan, ataupun kita kena stopkan dulu. Tapi kalau kita guna poll R-bot ni, kan kita create poll, kita hantar dekat kita punya group. Tak perlu jawab. Kita yang buat ni tak perlu jawab pun kita dah nampak dah. Dan dia tak ada pun tekan view results macam ni. View results kita boleh nampak kan. Okay, jawapannya. Tapi kalau poll R-bot tu, dia akan keluar terus dekat sini. Okay, pilihan jawapan, berapa orang yang telah jawab bawah tu. Dia terus keluar. Okay, tak perlu pun kita nak tunggu, nak jawab. Itu bezanya lah. Nak create dia sebenarnya senang je. Kan start, masuk soalan, dia akan minta soalan, minta jawapan. Submit, hantar. Tapi saya tak tahu apa masalah dia hari ni. Okay. Okay, mungkin malam kan kita boleh cuba. Semalam saya cuba tak ada masalah ya. Jenis. Betul. Dia macam pilihan jawapan je. So kalau macam poll tadi tu lah. Kalau nak masuk gambar, masuk sebelum. Kalau nak buat quiz yang berserta gambar dan masa, itu kita kena buat dekat quiz bot. Macam tu. Dia pilihan jawapan je lah. Sama. Okay, tak apa. Biar je lah dulu tu. Tak boleh. Okay, sekarang kita pergi create channel. Ini benda yang saya suka juga. Okay, dan selalu guna. Sebab saya tak nak group tu serabut. Kenapa saya kata serabut? Okay, kalau kita hantar soalan dekat sini, nota dekat sini. Lepas tu sekarang announcement. Jangan lupa test petang ni. Bila pelajar ni nak scroll-scroll tu, dia malas kan. Tambah pula banyak sangat stiker-stiker kawan-kawan dia hantar kan. Lepas tu kan dia kata dia terlepas, tak jumpa. Okay.
Dan perbincangan tu nampak contoh kawan-kawan kita ni seorang je hantar banyak kali kan. So dah terlepas perkara yang penting. So saya akan create satu channel. Okay, kalau kita tengok berapa ramai tadi yang tak boleh ataupun tak pernah. Kan kita tengok pasal channel. Okay, ramai, macam dah ramai kan yang tahu. Ada yang kata saya hanya pandai membuka channel tanpa ruangan komen. Okay, pernah membuka channel tapi tidak sediakan ruangan komen. Okay, yang ni tidak pernah membuka channel 68.2%. Okay, jom kita cuba. Okay, sekarang, okay, channel ni kalau guna handphone, dia lain sikit. Tak jumpa nanti kalau guna handphone. Tak apa, kita guna ni dulu. Okay, kita pergi dekat atas. Okay, ruangan atas ni. Kita pergi dekat new channel. Terus nampak new channel kan? Okay, saya create satu new channel. Okay. Macam mana KMKT. Saya letak KMKT 1 sebab saya nak buat yang kedua guna handphone Saya nak letak gambar satu. Saya tekan dekat gambar kamera tu. Letak gambar. Gambar apa nak letak letaklah gambar ni. Gambar apa tak? Letak je lah gambar apa-apa kan. Gambar ni pun boleh. Okay. Dan. Okay. Kalau tak description, bolehlah letak description. Kalau nak skip pun tak apa. So, tekan saja create. Okay, link. So, sekarang channel ni saya nak buat private untuk pelajar je. Okay, and then saya terus tekan save. Okay, save. So, saya nak invite via link. Okay, kita tekan invite via link. Copy link tadi ataupun share link. Copy lah, dah terus copy. And kita close. Okay, so saya pun skip. Saya tak nak add siapa-siapa yang kat dalam konteks ni, saya nak skip je. Saya dah copy link tadi. So sekarang saya ada satu je lah subscriber. Saya lah subscribernya. Dan saya cuba share dekat group kita. Okay, so ini adalah channel saya. Okay, fungsi channel saya ni hanya untuk terima soalan ataupun pop quiz. Habis satu kelas, 1 jam lesson tu ada pop quiz di hujungnya. Ataupun habis seminggu lah. Habis seminggu tu, minggu 1 akan ada pop quiz dekat sini. Selain daripada kita guna Google Classroom, ini dia macam kita punya extra homework lah untuk pelajar. Dan mereka boleh tanya terus macam tu. Dan dia simple kan. Buka handphone kat tangan, buka, tengok apa kawan-kawan dia tanya macam tu. Okay. So kalau siapa dah join boleh tekan. So ini adalah wacana. Okay. Dah ada 8 So sekarang 7 orang yang masuk tadi dia tak boleh pun nak tulis apa-apa. Dia boleh tengok je announcement saya. Okay. Hari ni kelas pukul 10. Okay. Contohlah. Okay. So saya sebagai admin. So mereka boleh baca saja, tak boleh buat apa-apa. So kalau saya bagi nota. Kan. Contoh saya bagi mind map. Kan, contoh saya bagi. Okay, mereka boleh terima sajalah. Mereka tak boleh buat apa-apa langsung. Okay. So saya tak nak macam ni. Saya suka mereka respon kepada soalan ataupun tanya. Kita pun bagi hint kepada soalan kan. Okay. So sebelum saya pergi dekat bagaimana kita nak add section komen tu. Okay, ataupun comment section untuk setiap post kita. Kita ya. Kita respon soalan. Okay, boleh. Pada saudara Aswad, ada beza tak antara Android dan iPhone untuk Skate Go? Rasa hari tu tak ada beza pun, sama je, pergi je kat butang atas tu. Asalkan jumpa yang butang 3 atas tu kan, boleh je nak create poll kat sini. Ini kat channel, tadi dekat group pun boleh. Kat iPhone ada Telegram juga, rasa sama je. Okay, sekarang kalau dekat channel, kalau kat handphone kan, tak jumpa selalunya. Okay, kenapa tak jumpa? Okay, kalau tadi dekat Telegram, mana sebenarnya? Kita tekan kat sini terus jumpa kan yang butang line 3 ni, terus jumpa new channel. Bila dekat handphone nanti ada yang kata saya selalu buat channel tak guna handphone sebab tak jumpa butang dia. Selalu guna desktop ataupun laptop je. Sebenarnya bukan tak jumpa. Kalau kita tekan butang 3 line atas tu, memang kita tak ada. Mana channel? Ada new group. Kan kita pun mana channel kan, tak jumpa. So sebenarnya dia duduk dekat yang tu. Simbol pencil bawah ni. Okay, cuba tekan. Kalau kat handphone kan.
Kadang-kadang kita tak nak lah asal nak buka channel, nak buka laptop kita kan, guna handphone je lah. So kita tekan gambar pensel tu. Nampak tak dia ada keluar new group, new secret channel, new secret chat and new channel. Okay. Kalau kita tekan dekat yang atas tadi, butang 3, line 3 atas ni, kita hanya ada new group saja. Saya pun tak tahu kenapa Telegram letak je lah kan new channel dekat situ, apa masalah dia kan. Tapi kalau kita tekan dekat pensel bawah tu, ada je new group pun ada, channel pun ada. So saya pun tekan new channel. Okay. Macam tu. So type lah channel, sama je macam tadi. Type channel dan seterusnya. Boleh? Okay, tu saja. Guna handphone saya nak tunjuk kat situ je lah. Saya nak highlight yang pensel tu. Nanti ramai tak jumpa kalau guna handphone. Okay. Mana tadi? Kita kat sini. Okay. Sekarang ini channel saya. Okay, pelajar tak ada ruangan komen. Macam mana kita nak add ruangan komen? Okay. Caranya, okay. Pergi dekat butang 3 atas ini, yang 3 titik tadi, pergi balik semula, tekan. Ini dekat channel ya, bukan kat group. Channel, tekan. Okay. Pergi dekat, hilang. Pergi dekat, sekejap sini kat manage channel. Okay, betul kat manage channel. Rupanya dia duduk dekat sini butang dia. Cari butang discussion. Okay, pergi balik kat butang 3 atas. Kat sini memang tak ada discussion. Pergi kepada manage channel kita. Discussion. Okay. And kalau kita dah ada satu group, tapi saya nasihatkan kalau kita buat channel tu memang untuk soalan, untuk beri soalan dan mereka respon ataupun tanya soalan, okay, mengikut topik tertentu, saya akan terus tekan saja dekat discussion. Saya tak ambil pun group yang dah ada ni, okay. Saya akan terus create a new group. Dia akan automatically buka satu group chat yang nama dia sama macam kita punya channel tadi. Wacana KMKT 1. Okay, chat. Ujung dia mesti ada chat. So saya akan tekan kat sini create a new group. So dia akan keluar macam ini. Wacana KMKT 1 chat. Okay, so saya ambil lah satu gambar. Okay, ambil satu. Okay, contohlah ini done. So saya tak gambar. Okay. Semua chat masuk sini. Okay, tak nak letak pun tak apa description tu. Tak ada masalah. So tekan create. Okay. So sekarang saya letak dia tak ada apa-apalah, saya nak ubah. Saya biar je lah kat sini kan. Okay. And then saya tekan save. Okay, saya tekan save dekat sini. Saya pergi balik dekat 10 subscribers ni. Kita tengok siapa yang dah jadi subscribers kita. Okay, saya tekan. Okay, so ini adalah subscribers kita. Sekejap Cuba tengok dah ada ruangan chat belum kat situ? Ada tak ruangan chat kat situ? Tak ada Kalau saya bagi satu soalan. Tu dah keluar. Leave a comment. Okay. Macam kat atas ni, tak ada kan ruang leave a comment. Contoh saya bagilah satu quiz. Okay. Open. Saya tulislah week 1. Quiz 1. Ataupun homework kan. Homework 1. Sila hantar esok. Contohnya kan. Kalau ada soalan, tanya di sini. Okay. Saya boleh discuss lah. Okay. So sekarang saya tanya, hai apa khabar? So ada 5 orang respon. Hai, hello, macam tu kan. So dia tak mengganggu. So maknanya respon 5 ini, dia discuss untuk cerita hai apa khabar saja. Dia nak hantar emoji ke, semua duduk kat sini. Lepas tu bilik 1 lah. Bilik 2, ini. Sila hantar esok, kalau ada soalan tanya sinilah. Jadi mereka akan discuss berkenaan dengan soalan ini sahaja. Kita bagi hint ke apa-apa semua kat sini. Tak perlu dia nak scroll sampai atas. Okay. So kita tak perlu tengok pelajar punya reply. Kadang-kadang mereka chatting to each other ataupun jawab soalan kawan dia.
kan. Kalau dalam grup penuh lah kalau macam tadi kan. Wacana, ini mungkin ni grup. Okay, so ini grup. So main kena scroll nak cari. Contohlah pelajar tu tak buat lagi quiz 1. Kita dah week 3 ni dia tak buat lagi kerja ataupun homework week 1. Kenalah dia scroll ke atas. Penuh dah perbualan kawan-kawan dia kan. So kalau dekat channel kita macam organize sikit. Okay. Tadi wacana. Okay, ini channel kita. So pelajar tu boleh jawab di sini saja. Madam boleh baca discussion ni. Okay, nak tiru ke dah siap tu yang madam suruh macam tu lah. Okay, so admin semua, kita semua boleh baca lah discussion ni. Boleh reply. Okay, susah lah madam soalan. Okay, macam tu. Okay. Kalau kita bagi bahan ke apa-apa pun boleh je bagi. Ini adalah nota ataupun, tapi saya suka buat satu channel, saya namakan dia lah Pop Quiz. Pop Quiz kelas apa. Saya akan hasilkan ikut kelas. Kalau ada 3 kelas, saya buat 3. So itu khas lepas habis 1 minggu dia belajar tu akan ada homework. Quiz ke homework ke kat situ. Maknanya selalunya kalau saya buat yang ni, saya tak wajibkan. Kalau dekat Classroom, Google Classroom, itu wajib sebab dia ada due date. Kita boleh nampak siapa tak hantar, itu macam benda yang wajib. Mungkin saya nak bagi hadiah ke apa ke. Kalau kat sini selalu saya buat macam consultation hours. Saya bagi mereka soalan untuk mereka jawab. Kalau tak nak jawab tu kita tak adalah nak marah sangat. Budak-budak ni dah besar kan. Kita hantar je soalan. Tapi at least mereka ada medium untuk tanya kat sini. Kalau tak bagi soalan lagi lah mereka tak buka buku. Selalunya macam tu. Okay. So kita trigger mereka dengan soalan lah kat sini. Boleh? Ini kita yang akan pilih lah student untuk kita akan break. Betul. Kalau kita masuk, kita ada 3 kelas, kita masukkan semua dalam kelas ni pun boleh kita jadikan dia macam open question. Kita bagi soalan, jawab. Tapi kadang budak-budak ni bila ramai-ramai dia segan dengan kelas lain. Dia tak nak tulis macam tu kan. Dia tak nak tanya soalan. Okay, so kita setkan berapa minit untuk kita. tak, ini tak ada masa. Ini dia open je. Kita bagi bahan. Apa-apa lah ataupun mereka nak tanya soalan kan. Kalau tak nak buka grup, nak buka channel ini saja pun boleh je. Kita bagi apa-apa. Bagi contohlah announcement kita kan. Announcement. Itulah ada announcement. Contoh announcement. Esok test pukul 4 contohnya kan. Kita type. Nanti dia tanyalah test tu online ke kat Google Form ke. Dia akan tanya kat bawah ni. Okay. Semua bendanya berkenaan dengan test esok pukul 4. Semua jawab dekat ruangan discussion test pukul 4. Macam itulah. Dan mereka tak boleh pun nak post sesuka hati. So kalau nak cari bahan pun senang. Mereka tahu yang ada gambar ni semua yang admin saja yang post. Komen-komen yang panjang lebar, berborak cerita, semua kat dalam tu. Okay? Itu saja soalan untuk nombor 5. Okay, dah habis dah ni. Kita dah sampai nombor 5. Okay, nombor 6. Okay, kita nak bina quiz menggunakan quiz board. Okay. Yang ni kita boleh set masa lah. Tapi kalau macam saya tidak menggunakan sangat pun sebab saya lebih kepada equation dan tapi boleh je kalau nak bagi gambar soalan. Kita tengok jap. Kita cuba type quiz board. Ni. Okay, quiz board. Okay. Okay, contoh tekan quiz board. Ini dia punya username ni. Kadang-kadang ada macam-macam username. Quiz board 1 lah, quiz board plus lah, tak nak. Kita nak quiz board saja. Ini yang pernah saya buat lah. Start, nanti dia minta soalan dan tajuk. Okay, tak apa, kita start je. Kalau saya tambah soalan, nanti dia akan jadi tambah soalan kepada quiz yang lama. Saya akan done je dulu. Ni quiz lama saya tak siap habis ni. Okay, sekejap saya. Okay. Okay, so bila kita nak create yang baru, kita akan slash kat sini. Kita type saja slash, dia terus keluar yang inilah. Okay, new quiz. Kita nak buat yang baru kan. New quiz. Ini ramai cikgu-cikgu sekolah pakai. Selalunya untuk subjek yang tidak melibatkan pengiraan, mereka ramai juga guna untuk dalam kelas. At least pelajar tu yang tak nak masuk Google Meet tu respon lah macam tu kan. Dia tak ada reason tak respon kat Telegram sebab senang nak access. Okay, so dia kata
kat sini kita letaklah send me the title of your quiz. Okay, contohlah quiz wacana ilmu KMKT 2021. Okay, contoh So saya pun tekan. Okay, so dah tulis itulah good. Now send me a description of your quiz. Tapi kalau tak nak ada description pun boleh skip saja. Tak ada apa-apa description, skip saja. Okay, sekarang kita dah boleh mula tambah soalan. Contohnya kita tambahlah apa-apa teks ataupun media ke kan. Sebelum soalan tu kita boleh letaklah. Contoh nak hantar gambar kan. Sekejap letak satu gambar. Ini. Okay. So sekarang dia kata great, now use the button to send me the question related to this message. So kita hantar satu gambar, saya nak tanya ikon ini melambangkan aplikasi Google yang mana. Contohnya kan. Masukkan je lah kot rasanya, tak ada masalah pun ni. Ini saya jarang guna. Logo ini untuk aplikasi Google yang mana? Aplikasi Google yang mana satu. Okay, macam tu lah. Kita pun tekan pilihan jawapan kita apa tadi? Jawapan dia Google Classroom. Okay. Google Classroom, Google Keep, Google Calendar. So saya tekan jawapan yang betul Google Classroom, explanation, sila cuba lagi. Contohnya kan. Okay. So dah akan keluarlah kat situ. Okay. Ini soalan yang pertama untuk gambar yang tadi. Kalau nak tambah soalan yang kedua pun boleh tambah. Atau tak nak tambah, so kita tambah satu lagi soalan. Nak create a new. So adakah anda faham? Ya, tidak, sangat faham. Okay. So saya tak nak anonymous. Saya nak keluar nama yang menjawab tu nanti. So saya pun saya tak pilih lagi. Alamak, ini survey ini kena ada jawapan. Apakah jawapan? What is normal force? Contohnya kan. A. Ini jawapan lah kononnya kan. Kita type saja jawapan C. So pada A. Contohnya kan. Mesti klik jawapan, kalau tak boleh nak create satu. Okay, dah siap. What is normal force? Okay, contoh nak bagi dua soalan saja. Logo ini untuk aplikasi Google yang mana? Tidak ini. So sekarang saya tekan done to finish. And then kita nak bagi masa lah. Kalau kita tengok soalan tu macam mudah je kan. Rasanya kalau subjek English boleh gunalah. Benda simple je. Nak tanya apa-apa yang dalam bentuk ayat sesuai lah. Kalau bentuk kiraan selalunya saya akan buat dalam bentuk channel tadi je. Saya bagi gambar, pelajar, mana contoh channel saya? Sekejap tak apalah, nanti kejap lagi. Okay. Kalau macam saya akan guna channel tadi sebagai gambar soalan dan pelajar akan jawab dan dia snap je gambar jawapan dia dan saya akan tanda je terus. Okay, nanti kejap lagi saya tunjukkan. Kalau apa yang saya selalu pakai lah. Yang Quizbot ni saya jarang guna sebab saya selalu guna Quizizz dan aplikasi lain. Tapi hari ni saya tunjukkan saja. Okay, contoh saya nak letak 1 minit. 2 minit lah. Okay, so dia tanyalah. Dia akan keluar, bot ni akan tanya kita nak shuffle questions ke ataupun answer ke ataupun tak nak. Okay, nak shuffle all. Contoh saya tak nak shuffle. Okay, ataupun only answers je saya nak shuffle. Okay, so kita punya quiz kita pun dah siap. Quiz Wacana Ilmu KMKT 2021. Okay. So dia punya external share link ni dah ada. Okay. Kita boleh right click, kita boleh copy link. Ataupun share je quiz ini. Kita nak share dekat mana? Okay. Contoh kita nak share dekat grup kita tadi. Wacana. Okay, ini grup kita kan. Okay. Saya send. So saya hantar. Okay. Cuba tekan untuk jawab. Boleh jawab tak? Kalau tekan dia akan keluar apa? Dia keluar bot ni. Sekejap Yang ni memang saya jarang guna. Kalau share quiz, sama tak? Tadi saya copy link, yang ni saya share quiz and then saya pilih
channel kita lah. Kita pilih channel ke group juga. Wacana ilmu. Yang ini group kita. Okay, saya tekan kenapa? Okay, sampai ada beza Yang copy link tadi dah akan bawa kita pergi ke board untuk kita share dengan guru lain kalau mungkin nak edit ke. Saya tak pernah try lah yang ni. Yang ini kalau kita nak bagi kepada pelajar, share saja quiz tadi. Kan? So start this quiz ataupun start quiz in group, share quiz. So contoh start quiz. Sebab saya admin, dia terus bawa saya ke sini. Saya tak tahu pandangan daripada sana macam mana. Okay. Saya pernah jawab sekali, time tu kawan saya buat quiz untuk English Day hari Rabu tu. Dia buat quiz, so dia akan keluar lah. Nanti akan keluar siapa yang akan duduk nombor 1. Ada tak quiz yang saya pernah bina sebelum ni? Quiz board. Siapa yang nombor 1 dia akan keluarkan nanti. Ada tak contoh-contoh dia? Contoh macam ni lah. Okay. So the quiz chapter 4, Fozes has finished. Contoh dia akan tunjuk berapa kita betul, berapa salah dan berapa masa. Okay. Contoh tempat keberapa saya jawab tu. Saya adalah second place. Boleh jawab tak quiz tu? Kau tak boleh? So buka guna handphone. Boleh jawab ke? Boleh. Boleh Tengah syok jawab. Kenapa saya punya dia bawa ke tu sebab saya tak lupa nak tekan start. Saya pun jawab. So I am ready. Ini dia pandangan handphone saya lah. So go. So dia bagi saya masa. Saya pun tekan gambar. Logo ini untuk aplikasi Google yang mana satu? Google Classroom. Cikgu-cikgu sekolah ramai guna ni lah. Dia kata sebab pelajar respon. Kalau nak quizzes tu apa kan pelajar dia buat tak tahu je. Macam tu lah. What is normal for? So tadi jawapan dia. Kalau betul dia keluar lah kan. Konfeti kita tadi B. Salah. Okay. Jawapan dia A. So saya jawab dalam 21 second. So saya duduk di tangga ke-8. Macam itulah. Okay. So pelajar sukalah. Dia akan tengok siapa paling banyak betul dan siapa paling cepat kan akan duduk nombor 1. Macam itulah. Kita pun catatlah nama nombor 1 siapa yang menang kalau kita rajin. Macam itulah. Okay. Bolehlah guna ni. Honestly saya jarang guna yang quiz board ni. Sebab saya suka tunjuk jalan kira. Saya nak pelajar saya tunjuk jalan kira mereka untuk fizik. Okay. Simple je yang tu je quiz board. Tak ada apa dah, itu je boleh. Dia ABC saja. Dia tak ada soalan subjektif Dah. Ada soalan. Dah 11.29 ni. Nak sambung ke? Nak buka soalan ke? Macam mana? Ada soalan. Sebab ni dah advance kan? Dah level advance. Kita baru sampai nombor 6. Kita baru sampai nombor 6. 5 minit lagi lah. Nak buat mana? Nak buat nombor 8 ke nombor 7? Kalau nombor 7 ni tak sempat 5 minit. Bahkan kena 15 minit at least. Function inline button ni sebenarnya tak perlu. Okay. Function inline button ni 100% tak pernah guna. Dia adalah satu meja. Saya tunjuk sekejap yang saya dah buat. Kat mana saya guna tadi? Alamak, saya delete pula. Save message saya. Okay. Contoh macam ini Okay. Ini adalah function inline button. Nampak tak? Dekat button-button saya ni ada semua link yang telah saya kumpulkan yang penting. Jadi kalau kita tahu bagaimana nak buat inline button ni, kita forward saja satu message ni kepada group. Saya forward Saya right click, saya forward kepada group kita Wacana Ilmu Telegram KMKT. Okay. And then saya send. Okay, bila saya tekan sekali macam tu, semua link yang saya nak hantar dekat pelajar saya, mereka terima macam ini terus. And then saya akan pinkan message. Saya right click, saya pin message, dia akan duduk di bahagian pin message dekat atas. So notify all members, pin, nampak tak? So pelajar tak akan tanya berulang kali mana link attendance, mana link channel pop quiz. Okay, jadi bila saya tekan YouTube channel, okay, ini external link.
Dia macam kalau siapa pernah buat mylink.la, sama juga. Macam dia adalah fungsi satu message mengumpulkan semua link yang penting menjadi button. Okay, saya tekan YouTube channel. So, dia akan open. Okay, so dia akan bawakan kita kepada YouTube channel saya macam tu. Tapi lambat pula. Bolehlah kalau nak follow. Promote sikit Okay, kat sini pun saya ada share juga. Okay, sebelum pergi, memandangkan kita tak sempat pun nak pergi kepada bina modul pembelajaran kendiri. Okay, sebab ini agak advance. Tapi rakan-rakan hari ini boleh follow dan boleh tengok dekat sini. InsyaAllah ianya menarik dan bermanfaat untuk kita guna. Kan? Maknanya pelajar tekan, dia akan dapat bahan yang dia nak. Okay? Untuk bina. Dan ini adalah PLC saya jugalah yang ini. Okay? So boleh tengok. Ya. Nombor 8 secara general. Okay. Tadi nombor 7 kan? Inline button. So ini inline button. Kalau nak saya tunjuk, saya boleh tunjuk tadi. Tapi 5 minit tu memang tak sempat. So ini adalah YouTube channel. Link keluar. Ini adalah channel kita dalam Telegram. Saya buat pop quiz saya dekat sini tadi. Fizik Madam Fika. Saya bagi mereka soalan. Mereka pun respon dekat bawah. Okay. So dia tahu nak jawab pop quiz mesti dekat link ni. Ataupun saya ada buat Google Sites untuk fizik. External link. So dia akan pergi kepada external link saya. Ini. So apa benda link yang penting untuk pelajar tu kita kumpulkan. Macam itulah inline button. Dan akhir sekali link kehadiran ini adalah link Google Form kita. Tak adalah pelajar kan asyik-asyik lah tak jumpa kan. Apa-apa saja yang penting kita letak kat sini. Ataupun kita kata kita ada link channel pensyarah college lain yang hebat kan. Kita rasa nak share dengan pelajar kita. Kita pun boleh letak. Ataupun kita nak link channel semua chapter 1. Kita buatlah. Kita buat inline button chapter 1 saja, chapter 2 saja boleh. Okay, so ini boleh ikut kreativiti masing-masing. Okay, last sekali. Okay, cara video call dan cara setting kamera. Okay, so sekarang, sekejap saya nak tutup kamera mana tu. Tadi saya dah buat StreamYard. Okay, ini saya buat private tadi, saya record. Saya kena tutup dulu StreamYard, stop kamera. Okay. So sekarang ini yang trend sekarang lah nak video call. So sekarang kita akan buat dekat grup kita, Wacana Ilmu Telegram KMKT. Sebelum tu kalau siapa yang pernah cuba, kawan saya pernah cuba video call, kamera dia tak keluar, dia ada konflik kamera. Okay, bila ada berlaku konflik kamera, pergi dekat setting ni dulu, dekat butang atas kiri, dekat bahagian settings. Sekejap saya blur sini calls bukan kat setting. Pergi balik kat atas ni. Bila nak cepat-cepat tu dia mulalah blur kan. Pergi dekat calls. Okay, kat sini kan. Dekat butang atas 3 titik bertindih tu tekan. Pergi dekat call settings. Tu dah keluar muka saya kat sini. Hai. Tapi tadi saya buka StreamYard. Dia dengan StreamYard tadi dia tak kawan. Saya dah tutup dulu StreamYard. Kalau kita buka Google Meet punya kamera, dengan ni sama. Okay. So saya guna snap camera. Kalau tengok background buku saya yang kat belakang ni, saya tak menggunakan background yang disediakan oleh Telegram lah, oleh Google Meet. So saya gunakan snap camera. So dekat input device ni, cuba tekan. Okay, so dia akan keluar semua kamera yang kita ada. Kalau kita mengajar pelajar tu nak guna OBS, siapa yang hebat OBS, dia akan guna OBS lah. Okay, macam saya pun ada OBS, saya nak guna PowerPoint dengan OBS. Saya akan guna kamera OBS lah. Okay, kalau nak guna kamera untuk kalau untuk guna ini snap camera, yang ni untuk apa ni? Laptop saya. USB 2.0 ni laptop saya. Tapi sebab sekarang laptop saya punya kamera selingkan dengan snap camera, bila saya ubah pun dia akan sama je ada gambar background buku tu. Okay, kalau saya tak nak background buku, saya nak ubah background lain, saya akan ubah dekat sini. Kan? Boleh ulang. Okay, kita pergi dekat butang atas. Tak apa. Saya pun sebab dah nak habis kata dah nak habis masa ni, saya pun melaju lah. Okay, pergi dekat atas yang tadi kan, line 3 tu. Pergi dekat settings, bukan settings, sorry. Pergi dekat calls. Situ bukan kat setting tau, calls. Pergi dekat 3 dots yang ini, tekan. And then kita pergi dekat call settings. Dah keluar. Okay. So, kita boleh lah pilih kat sini. Kadang-kadang ada macam hari tu kawan saya dia guna snap camera and then snap camera dia mungkin tak update ataupun crash ke kan. So dia tak boleh guna.
terus saja tukar dekat sini, guna yang laptop punya terus. Laptop ke ataupun kita ada lagi satu kamera yang angle belah kiri kan. YouTubers kan suka guna kan, angle atas lah. Kita pilih lah angle mana kita nak, dia akan keluar semua senarai kamera yang kita ada. Hari ni saya tak pasang external kamera pun lah. Okay, sehari ini saja. Okay, so input device microphone kita berfungsi, pelajar dah boleh dengar, okay done. Okay, so ni dah okay. Tak ada apa-apa masalah, pangkas saja. So sekarang kita nak buat video call. Okay, dengan, okay, semua boleh pegang handphone masing-masing lah. Okay, saya tekan kat sini. Saya nak guna handphone lah. Saya tak nak guna kat sini. Guna handphone ke tak? Guna sini lah. Sekejap saya padam sekejap. Ni terdelete pula. Saya start and then pergi dekat, tak ada kat sini, dia dekat sini. Bukan kat sini bukan dekat butang 3 ni. Dekat yang sebelah sini. Yang ada simbol dialog ni. Okay. So dia tanya start voice chat as apa? Saya nak personal ke ataupun wacana ilmu Telegram. Ini tak kisahlah pilih mana-mana. Betul, pandai. Admin je boleh. Kalau saya add semua ahli ni admin, siapa pun boleh mulakan untuk voice chat ni. Okay? So sebab saya admin, saya adalah. So nanti kalau rakan-rakan jadi admin dekat grup sendiri boleh cuba. So saya tekan kat sini. Okay, saya start. Sebenarnya tak ada apa pun. Ini sebenarnya melambangkan nama kita je. Kita nak nama kita tu sebagai Fika ke nanti kepada semua ataupun sebagai nama admin lah wacana ilmu Telegram. So saya tekan sini, saya continue. Kalau kita nak schedule kita punya chat pun boleh. Okay. Ini pun saya hanya guna bersama rakan-rakan guru je. Hari itu masa bengkel, saya tak pernah guna dengan pelajar lagi lah. Kita baru mula semester kan. Dan aplikasi ni baru, features ni baru je. Telegram perkenalkan. Continue. Okay, ada dapat tak? Yang grup wacana ilmu tu. Ada dapat tak? Yes, klik join tu. Madam Rosie dah masuk. Okay, saya buka video So akan nampak muka saya. Hai. Okay, nanti kejap lagi saya akan share screen. Dia sama je macam Google Meet. Saya harap dia okey lah bila saya nak share screen sebabnya Google Meet pun tengah share screen sekarang. Saya tak buka saya ni mute dulu saya punya apa nama ni? Mikrofon dekat Telegram sebab saya tengah guna yang ni. Takut double. Okay. Seronok makan seafood kopi. Okay. Okay. Tu semua dah buka kamera. Alamak double lah. Mungkin dia buka mic off mic dulu. Mungkin Cikgu Su ke Cikgu Cikgu seafood kopi. Okay dah. Okay. Kita nak share screen. Macam mana? Tak nampak muka kita. Okay. Ni yang video ni. Cuba buka kamera. Kita ada mute, unmute, gambar mikrofon dengan video. Tu. Tu macam ada nak keluar seorang lagi tu. Tu Cikgu Puan Faizah. Dia terdouble-double. Okay, tekan ke atas ni. Nanti kalau puan-puan rakan-rakan nak tukar ataupun nak share screen kan, tiba-tiba rasa nak guna Telegram boleh kat sini. Kat atas, dekat share screen sama je macam Google Meet. Okay, nak share screen yang mana? Contoh kita nak share screen PowerPoint. Kalau ada PowerPoint lah. Saya nak share screen PDF saya. Share screen. Okay, nampak tak? Okay, siapa yang dalam Google Meet, cuba buka juga paparan Google Meet. Ini paparan daripada pandangan saya sebagai guru, saya nampak je muka pelajar saya semua orang. Kan? Okay, so macam tu je lah. So kalau kita share screen, kita gerakkan. Ini saya dah tak nampak. Okay. Okay, boleh tengok saya tak gambar ini untuk bot lah. Okay. Video is pause. Kenapa pause? Kalau pelajar share screen tu boleh tak? Cuba. Saya rasa boleh. Cuba. Ke saya kena setting. Mana hilang? Sekejap Ya.
Okay, nanti pergi dekat Play Store. Ini guna apa guna tab. Cuba nanti pergi dekat Google Play Store, cuba tengok dia ada keluar tak update. Kan dia belum update lagi. Macam hari tu dia juga peserta dia tak update. Kalau guna, okay lagi satu, kalau nak guna chat ni, chat voice chat ni, jangan guna Telegram web. Telegram web tak boleh. Okay? Kena mesti guna Telegram kat handphone ataupun Telegram yang tadi. Desktop. Tu siapa yang share screen tu? Apa bunyi ni? Okay. Ni Puan Su. So maknanya peserta boleh lah. So kalau kita nak minta pelajar kita present ke kan guna handphone dia. Okay, dia letaklah PDF ke PowerPoint dalam handphone dia. Dia boleh juga lah present guna handphone dia. Okay. Dia sama je saya rasa fungsi macam Google Meet. Google Meet pun pelajar boleh present guna handphone kan? Boleh? Okay. Ada maksimum ke? Maksimum dia setakat ini, okay, saya tak tahulah rumors ke macam apa. Cikgu-cikgu yang ramai dekat Facebook, kat grup, dia tulis unlimited. Tapi kami sebagai Google Certified Trainer ni, kami discuss, dia tak adalah unlimited. Saya tak tahulah kenapa ramai yang kata unlimited. Okay? 250 dia belum update lagi. Okay. Rasa belum update. Kalau dah update, kalau cikgu-cikgu perasan, okay, saya panggil cikgu-cikgu sebab dah terbiasa bangga dengan cikgu-cikgu. Okay, kalau perasan dekat ni kan, ini yang Puan Azma punya. Puan Azma dia ada beli Education Plus punya version. Okay, kalau nanti MOE kita dah update, dekat bawah ni, kat activities ni, okay, dia akan keluar ini. Kalau MOE dah update betul yang cakap dia nak bagi kita semua yang plus punya, dia ada breakout rooms, polls, Q&A dengan whiteboard kat sini. Okay. Ini barulah up to 250. Okay. People boleh masuk dalam Google Meet. Selagi kawan-kawan tak ada breakout rooms ni, maknanya limit kita masih 100. Okay. So kalau macam saya dapat free. Bila kita ambil GCT, kita akan dapat free lah dia bagi setahun. Nanti kalau kita renew lagi, dia akan dapat lagi macam tu. Macam Puan Azma dia memang ada sebab dia beli yang plus punya. Okay, breakout rooms ni pun menarik lah. Kalau kita explore memang menarik. Okay, sekarang kita pergi kat Telegram, kita dah boleh end call. Sekejap, saya tersalah end. Saya nak end call Telegram, saya pergi end call. Okay, kat sini kita pun sekejap. Okay, sorry saya ter left yang salah. Okay, ni saya nak live dulu yang Telegram. Saya share screen balik. Banyak-banyak sangat ni kan buka. Okay, so ni dah boleh tutup lah. So nombor 8 tu settle. So kita tak cover nombor 7 lah dan nombor 9. Okay, masa pun dah habis. Ya, ni pun dah banyak kan. Dah berat kepala kan. Kalau belajar yang nombor 9 ni kan. Kalau belajar yang nombor 9 ni, satu subtopik ni pun lagi berat kepala. Nombor 7 ni tadi saya hanya tunjuk saja tau. Saya tak ajar lagi yang nombor 7 ni. Tapi kalau rakan-rakan nak tengok kan, tiba lepas habis ni tiba nak tahu juga, saya dah pernah buat di sini kat channel saya. Okay, Allah tertekan pula. Okay, ni Telegram episod 3, kumpul dan susun semua hyperlink. Bolehlah follow kat sini, nanti boleh belajar sendiri. Senang je. Hari ni je pun dah boleh pandai dah. Okay. Itu saja. Madam Fika Fiki. Saya bagi link kat sini kalau sambil-sambil tu peserta boleh jawab Puan Azma bagi link Padlet tak? Saya nak minta sepatah dua kata lah dekat situ. Mungkin ada idea baru ke nak share. Sekejap, saya pun ada. Sekejap, mana saya link saya letak?
Kalau ada soalan apa-apa boleh tanya lagi kalau nak tanya. Any flip? Okay. Copy link. Okay, bolehlah turunkan autograf. Nak tak gambar ke, emoji ke. Okay, di ruangan Padlet yang telah saya sediakan. Yang atas tu adalah link YouTube, bawah tu adalah Padlet saya. Okay. Dan PDF untuk Telegram bot tadi di awal sesi, Puan Azma ke siapa tadi? Ada yang rakan kita dah share lah. Itu pun boleh, saya kata tadi kan, boleh tengok dekat sini dekat ETL. Jom bina modul pembelajaran kendiri. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada semua rakan-rakan pensyarah yang sudi menjemput saya dan sudi stay sampai ke penghujungnya. Semoga perkongsian ni bermanfaatlah untuk semua dan menambah ilmu kita berkenaan dengan Telegram. Sebab Telegram ni nampak macam simple kan, kita macam untuk chatting-chatting, tapi sebenarnya ada perkara yang kita tak tahu, boleh memudahkan urusan kita, boleh organize sesuatu perkara dan untuk kelas kita dengan pelajar. Okay, sekian terima kasih. Assalamualaikum.